Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih masih setia bersama di dalam channel ini. Oke tuan-tuan dan bapak semua, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua yang sentiasa menyokong channel ini sehingga hampir mencapai 100.000 subscriber. Dan saya meminta jasa baik kamu untuk bantu saya capaikan 100k subscriber sebelum penghujung tahun ini. Oke baik tuan-tuan dan bapak semua, apa status Tun Mahathir pada hari ini? Walaupun banyak yang kata Tun Mahathir kritikal, Tun Mahathir patut letak jawatan, Tun Mahathir patut fokus menulis buku di rumah, Tun Mahathir patut rehat di rumah, tak perlu jalan-jalan. Dan yang satu paling saya setuju, Tun Mahathir perlu tidak lagi melibatkan diri di dalam dunia politik. Apa komen Anda tuan-tuan dan bapak semua? Oke. Pendapat pribadi saya, bukan daripada sesiapa, pendapat pribadi saya daripada channel ini, saya berpikir Tun Mahathir patut rehat. Tun Mahathir perlu rehat di rumah. Tidak perlu lagi menjadi salah satu pemimpin politik. Tetapi untuk beliau menjadi seorang penasihat sangat baik. Tetapi untuk menjadi pemimpin di dalam partai politik, saya rasa tidak relevan lagi. Kenapa saya kata tidak relevan? Lihatlah pada PRU15, mereka tidak menang langsung, kosong. Bahkan duit deposit, uang taruhan pun tidak dapat dikembalikan. Jadi apa komen Anda? Bukan saja Mahathir, tetapi anaknya Muklis Mahathir juga kalah dan tidak dapat uang deposit. Hari ini satu isu hangat saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan, saudara-saudari semua. Fokus perkara lain. Tun Mahathir disaran tidak lagi terbabit dunia politik daripada majority. Setelah beberapa penggal berada di dalam kancah politik, perjuangan Tun Mahathir seolah-olah terhenti apabila kecundang pilihan raya umum ke-15. Seolah-olah terhenti. Bolehkah kita buat tajuk perjuangan politik Mahathir terhenti? Nadi Mahathir terhenti di dalam perjuangan politik. Ataupun begitu, jantung kehidupan politik Mahathir terhenti. Oke baik, tuan-tuan dan bapak semua. Bekas Perdana Menteri yang bertanding atas tiket Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang di Parlimen Langkawi, tewas di tangan calon PN, calon Perikatan Nasional Muhammad Suhaimi Abdullah yang memperoleh majority 13.518 undi. Majority 13.000 bukan sedikit. Bukan itu saja, Pejuang juga gagal memenangi sebarang 125 kawasan yang dipertandingkan. Malah ramai calonnya yang hilang uang deposit. Tidak beberapa lama kemudian, Dr. Mahathir mengumumkan berundur dari jawatan pengurusi Pejuang. Tetapi beliau hari ini masih lagi menjadi pengurusi Gerakan Tanah Air. Namun Presiden parti itu, Datuk Seri Muklis Mahathir berkata, Dr. Mahathir masih kekal sebagai ahli parti. Selain akan terus memberi pandangan, membina dan kritis terhadap masa depan Malaysia sebagai seorang negara unggul. Mengulas mengenai perkara itu, Profesor Madya Dr. Jeneri Amir menyarankan Dr. Mahathir supaya menumpukan perkara lain berbanding terlibat dalam politik. Berikutan zaman kegemilangannya sudah pun berlalu. Saya sangat setuju dengan pendapat penganalisis politik ini, Profesor Madya Dr. Jeneri. Apatah lagi penganalisis politik itu berkata, kekalahannya pada PRU15 membuktikan bahwa beliau bukan saja tidak diterima di peringkat akar umbi, malah juga tidak diterima di seluruh negara. Jadi beliau perlu fokus kehidupannya seperti menulis buku sejarah yang merupakan salah satu kemahirannya. Betul, ini yang patut Dr. Mahathir buat pada hari ini. Bukannya mengkritik Anwar Ibrahim, bukannya masih mempertikaikan Perdana Menteri hari ini. Populariti dan perasaan hormat terhadap beliau sudah menjunam, yang mana orang lain tidak mahu menurut, kata beliau, kerana tidak relevan. Lantaran itu Dr. Mahathir dicadangkan untuk tidak perlu sibuk
mengkritik pemimpin lain, termasuklah membuat dakwaan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Selain itu, penganalisis politik tersebut, Jennery Amir, menyarankan bahwa Dr. Mahathir perlu menyerahkan tugas pengerusi pejuang kepada individu yang lebih berkelayakan. Namun begitu, beliau turut berpendapat, pejuang atau GTA masih tidak diterima rakyat meskipun jawatan pengerusi sudah bertukar tangan. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Saya sangat setuju dengan pendapat penganalisis politik ini, di mana fokus perkara lain adalah yang patut dibuat oleh Mahathir, menulis buku sejarah, rehat di rumah, dan Tun M akhirnya disarat untuk tidak lagi terbabit dunia politik. Satu insiden mengejutkan saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan semua. Tapi sebelum saya mulakan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih sentiasa setia bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share video ini supaya seluruh Malaysia tahu tentang apa yang terjadi hari ini di Malaysia. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu. Setelah kita menyadari kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Setelah kita sedar bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang terbaik, banyak yang mula menyokong Anwar Ibrahim. Setelah Anwar Ibrahim mengangkat sumpah, media penuh dengan pujian kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ada yang kata, selama ini tak menyokong Anwar Ibrahim, tapi setelah beliau menjadi Perdana Menteri, mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anda boleh lihat di Twitter Anwar Ibrahim, di Facebook Anwar Ibrahim, banyak komen positif untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini, satu insiden mengejutkan. Bukan insiden fizikal, tetapi ini satu tajuk berita, Ramesh Rao meminta maaf pada Anwar atas kebiadaban terlanjur kata daripada Malaysia kini. Pegawai khas Kepala Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi, Ramesh Rao, membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Perdana Menteri ke atas segala keterlanjuran kata-kata dan kebiadabannya terhadap Perdana Menteri. Ramesh yang juga merupakan pemimpin NGO Pro-BN yang lantang mengkritik Anwar pada masa yang lalu. Akhirnya baru-baru ini, dia mula menjalankan tugas sebagai pegawai khas Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, untuk hal ehwal masyarakat India. Dan setelah meneliti Halat 7 Kerajaan Perpaduan, saya ingin memohon maaf secara terbuka kepada Anwar Ibrahim kerana keterlanjuran kata-kata dan kebiadaban saya terhadapnya pada masa yang lalu. Saya langsung tak fikir kebijaksanaan Anwar Ibrahim dalam bagaimana dia nak bina semula negara ini. Saya memang cukup terharu melihat perancangan yang telah dia sediakan untuk Malaysia. Bahkan, pemimpin politik yang dulunya biadab, dulunya asyik mengkritik dan mempertikaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini menjadi pegawai untuk Zaid Hamidi, akhirnya membuat pengakuan besar, bahkan meminta maaf dan mengakui beliau terharu dengan kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana perancangan yang telah dibuat oleh Anwar Ibrahim yang disediakan khas untuk seluruh Malaysia. Terbukti, sejak dia menjadi Perdana Menteri, ringgit semakin kuku, pelabur mula masuk. Dunia memuji Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya dalam satu video yang disiarkan di saluran YouTube Minda Prihatin. Ramesh malah menyifatkan Anwar sebagai anugerah Tuhan dan berkata, negara kerugian kerana dia tidak menjadi Perdana Menteri lebih awal. Ini saya sangat setuju. Dia turut menggesah rakan-rakannya yang lain yang sebelum ini menentang Anwar Ibrahim agar mengubah pendirian mereka, serta menyalahkan Dr. Mahathir Mohamad atas kebencian mereka terhadap Anwar dan DAP. Mahathirlah yang menghasut kami untuk membenci Anwar dan DAP. Dan pada akhirnya UMNO dan DAP pada hari ini semakin dilihat semakin mesra. Tapi hari ini, apabila kebenaran terbongkar, sebagai manusia saya harus memohon maaf kepada Anwar. I'm sorry, sir, katanya lagi. Ramesh yang mula mendapat perhatian ketika pentadbiran Najib Razak sebagai pemimpin NGO Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin PMSP yang sering membuat laporan polis terhadap pengkritik kerajaan. Dia juga terlibat mendakwa Anwar melakukan liwat pada 2020.
apabila mengaku telah memujuk individu yang didakwa untuk menjadi mangsa untuk membuat akuan berkanun SD berkenaan dakwaan itu. Dia juga menganjurkan sidang media untuk Balu kepada penyiasat persendirian P. Bala Subramaniam E. Santamil Selvi untuk memohon maaf kepada Najib dan istrinya Rosma Mansur. Ini untuk membayangkan pasangan itu tidak kaitan dengan kematian suaminya. Jadi tuan-tuan dan puan semua, akhirnya Ramesh Rao meminta maaf pada Anwar atas kebiadaban telanjur katanya pada sebelum ini, dan akhirnya telah menaruhkan sepenuh sokongannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini memang terbukti bahwa Perdana Menteri Malaysia terbaik pada hari ini. Perancangannya untuk Malaysia sangat baik, sehingga kan Ramesh Rao hari ini yang dulunya membenci Anwar dan hari ini telah meminta maaf, bahkan telah menyatakan sokongan membawa rakan seperjuangan yang lain untuk menyokong Anwar Ibrahim. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Ramesh Rao meminta maaf pada Anwar atas kebiadaban telanjur, kata pegawai khas kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi.